Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua peminat konsol-konsol retro dan juga peminat konsol baharu. Hari ini saya akan sambung balik berkaitan dengan konsol seterusnya. Konsol ini adalah konsol paling hebat dalam sejarah, menjadi raja ataupun menerajui jualan konsol paling laris di dunia. Malah mengubah landscape pembelian konsol sebagai sebuah permainan yang hebat. Jadi kita lihat konsol pada hari ini yang dikenali sebagai PlayStation. Jadi boleh dikatakan konsol ini adalah konsol terbaik dalam sejarah. Boleh dikatakan sangat hebat dan juga dikatakan antara yang menjadi revolusi kepada peminat-peminat konsol hingga hari ini kerana kebolehan dia bermain banyak sangat game yang menarik dan best. Jadi kita lihat sedikit sebanyak tentang sejarah PlayStation yang ada dekat depan anda ni. PlayStation pada mulanya diperkenalkan oleh pihak Sony pada tahun 2000 bagi menandingi konsol terhebat yang dihasilkan oleh Sega, iaitu Sega Dreamcast. Pada masa itu, Sega Dreamcast keluar dalam pasaran dekat Amerika tahun 1999. Boleh dikatakan ketika itu Dreamcast telah pun berjaya mengalahkan dengan hebatnya PlayStation 1 ataupun PS1. Sebelum ni PS1 ni sangat menerajui dan juga menguasai pasaran. Jadi Sega buat rancangan hasilkan konsol yang hebat dan menarik, grafik yang lawa. Jadi boleh dikatakan PS1 akhirnya pertama kali dikalahkan dengan Dreamcast. Jadi nak tak nak, PlayStation memang kena melancarkan konsol generasi baharu dia untuk generasi ke-6 bagi menandingi Sega Dreamcast. Jadi dia keluarkanlah PlayStation. Jadi dekat depan awak ni ada dua PlayStation. PlayStation yang pertama adalah PS2 Fat kalau dekat Malaysia panggil lah, ataupun PS2 gemuk. Satu lagi PS2 Slim, PS2 kurus lah. Sedikit makluman anda. Konsol ini adalah konsol pertama kali saya beli semasa saya bekerja sebagai seorang guru lah, cikgu. Jadi masa tu mula-mula saya ingat nak beli PS1. Kali PS1 pun dah habis zaman dia. Saya pun baru habis belajar, sambung kerja. Jadi masa gaji pertama saya kerja sebagai cikgu, saya beli PS2 sebab nak sangat main lah. Jadi masa zaman saya tu dah muncul PS2 Slim. PS2 Fat ni pun dah kira susah nak jumpa. Jadi tak nak saya belilah juga PS2 sebab saya ni peminat game yang boleh dikatakan suka sangat game tertentu lah, terutamanya Resident Evil. Jadi saya pun belilah konsol ini. Jadi saya nak cerita sedikit sebanyak tentang PS2. Menurut info, PS2 ni dijual pada tahun 2000, tamat pada tahun 2013. Pada pandangan saya, kalau PS2 tak tamat pun, orang akan terus membeli PS2. Tapi pihak Sony terpaksa tamatkan pengeluaran PS2 lah sebab dia nak melancarkan PS3. Namun begitu, grafik PS2 sangat lawa dan akan bakal menjejaskan penjualan PS3. Jadi nak tak nak, Sony terpaksa tamatkan pengeluaran bagi PS2 lah. Jadi apa ada dekat PS2? PS2 menggunakan format DVD yang berbeza daripada PS1 yang gunakan CD. Jadi boleh dikatakan bila guna DVD ni, masa tu DVD ni adalah teknologi yang canggih pada tahun 2000. Jadi memang boleh dikatakan hebat lah. Mula-mula saya nampak kawan saya, bila dia beli PS2 punya game guna DVD, saya kata wah hebat betul lah guna DVD. Masa tu kat rumah pun susah orang nak ada DVD kan. Jadi secara tak langsung orang akan beli PS2 sebab dia ada pemain DVD sekali. Jadi boleh menonton filem menggunakan DVD. Jadi 2 in 1, dia dapat main game, boleh main DVD. Berbeza dengan pesaing dia macam Dreamcast, tak boleh menggunakan DVD. Juga GameCube yang menggunakan mini disc pun tak boleh memainkan DVD. Jadi dia macam 2 in 1, orang fikir wah dia boleh main DVD juga. Itu yang berlaku lah. Tapi sejujurnya saya tak pernah langsung menonton DVD menggunakan PS2 sebab saya gunakan untuk bermain sahaja. Jadi boleh dikatakan itu yang berlaku. Mari kita lihat spesifikasi bagi konsol PS2 bagi kedua-duanya sekali. Depan anda ni adalah PS2 gemuk. Memang sangat berat. Agak berat dan mencabar sebab terlalu berat. Nak pegang, nak tunjuk dekat anda ni sambil buat video ni pun tangan macam menggeletar sebab berat sangat. Jadi apa ada dekat PS2 gemuk ni, dia menggunakan tray. Jika anda nak masukkan disk, kena tekan reset button untuk on dia. Kalau nak buka tray, ada satu lagi macam switch dekat bawah ni. Dia akan keluar tray lah untuk masukkan disk. Boleh letak 2 memory card dekat depan dan jika memori anda penuh. Jadi boleh dikatakan sangat berfungsi lah untuk save game
Okay, dekat belakang kita lihat ada main power untuk butang main power di sini. Okay, selain daripada ada kabel power, okay, dalam masa yang sama ada juga AV output untuk diletakkan sambungan AV dekat TV. Okay, ini ada kipas untuk penyejukan. Selain daripada dekat sini, saya dah mula meletakkan HDD untuk bermain menggunakan hard drive dekat PS2 keluaran Sony lah. Jadi sekarang ni, zaman sekarang ni, kebanyakan pemain game dekat Malaysia kalau main dekat PS2 dah mula menggunakan HDD sebab bagi mereka lebih mudah nak download. Dalam masa yang sama, disk ataupun DVD game untuk PS2 dah sangat sukar dijumpai. Jadi pilihan lain adalah menggunakan HDD. Ini sekadar saya pun ikut trend lah. Jadi saya ada member yang pandai buat, jadi boleh lakukan. Tapi saya lebih suka bermain menggunakan disk. Nampak macam lebih tradisional dan juga mengimbau memori. Mari kita lihat berkaitan PS2 Slim pula. Ini PS2 Slim lebih ringan. Malah memang sangat ringan lah berbanding dengan PS2 Fat tadi. Nak pegang pun saya sampai menggigil nak buat video ni sebab pegang guna sebelah tangan. Jadi dekat sini PS2 Slim yang sangat ringan. Ini adalah yang konsol pertama saya beli lepas saya kerja. Untuk pengetahuan anda, ni saya beli yang kali kedua. Kali pertama saya beli kena rompak apabila pencuri pecah rumah. Habis dia belasah, PS2 saya pun hilang. Jadi saya belilah yang kali kedua. Okay, berbeza dekat sana kita gunakan tray yang automatik boleh keluar bila kita tekan butang punat dia. Kat sini kita buat secara manual. Okay, nak masukkan disk kita boleh masuk macam ni. Jadi main dia seperti biasa lah. Ada lambang PlayStation dekat depan untuk dekat sini. Boleh letak 2 memory card dekat sini dan juga 2 controller pada konsol tersebut. Apa ada dekat belakang sama macam yang Fat, ada kabel power punya dan juga ada AV output. Jadi itu yang berlaku kepada konsol PlayStation 2. Ini anak saya lah, tampan ni letak Ben 10. Masa tu minat sangat Ben 10. Tampan masa ni saya bertugas dekat Sarawak, banyaklah main game dekat Sarawak. Walaupun daerah agak muda sikit, saya minat PS2 ni. Sampai sekarang saya cakap terus terang, walaupun dah ada pelbagai konsol generasi ke-8, sampai sekarang, zaman sekarang kan generasi ke-9, tapi PS2 ni antara game dia sangat menarik dan konsol dia sangat best. Walaupun dah ada PS4 ke PS3 dan sebagainya, game PS2 memang sukar nak ditandingi. Kenapa? Nanti saya akan ceritakan berkaitan bahagian game pula. Jika konsol PS2 terjual sampai 150 juta, game dia pula antara rekod terdunia yang paling banyak dihasilkan. Lebih kurang 3,500 ke atas jumlah tajuk. Ada kata sampai 3,800 jumlah tajuk game yang dihasilkan. Jadi dekat depan anda ni adalah beberapa game original yang ada lah. Contoh yang kalau nak tahu beza dia, kalau anda beli yang PAL Eropah, dia akan kotak dia warna biru macam ni. Dia akan tulis PAL. Kalau yang original buka, pastinya ada manual lah. Ini adalah game Virtua Fighter Evolution 4. Okey, ada watak Akira macam Ryu kan. Yang ini adalah keluaran daripada Jepun. Jadi kalau beli macam ni, kotak dia akan warna hitam. Okay, game fighting memang saya suka lah. Okay, game Street Fighter EX ni best daripada era PS1 lagi. Yang ni sambungannya dekat PS2, maka kira lebih menarik lah. Jadi macam ni. Okey, ni game Namco Kitako Drum. Ini sangat menarik jika anda ada drum dia sendiri. Saya ada drum untuk PS2. Nanti mungkin saya akan buat siri khas lah berkaitan permainan menggunakan Taco Drum. Ni beli dekat Bro Hakim, beli dekat Jepun. Special daripada Jepun. Okey, seterusnya ini juga PAL. Sebab saya pengumpul game Soul Calibur, jadi memang saya belilah. Saya juga nak tunjukkan game pertama saya beli masa beli PS2. Jadi masa tu saya beli harga PS2 dekat kedai dalam harga RM600. Tauke tu bagi 20 game. Antara game yang terawal saya beli ialah pastinya game King of Fighters. Okay, terus terang saya cakap, saya beli
apa-apa konsol, terutamanya PlayStation, sebab nak main King of Fighters. Macam PS1 saya beli KOF 99, tapi masa kat kedai tu saya nampak kedai tu ada jual KOF yang digabungkan. Ini bukan yang rasmi sebenarnya. Kalau original SNK tak ada keluar macam ni pun. Yang ni mungkin fan made yang buat, peminat yang buat. Dia gabungkan KOF 94, ada yang remake K95, 96, 97, 98, sampailah sampai tahun lebih kurang tahun 2003. Juga dia ada letak KOF New Wave dan juga Capcom vs SNK. Saya sangat minat game KOF, jadi memang punca saya beli PlayStation semua kerana game KOF. Kalau game KOF tak ada, kemungkinan besar saya takkan beli PlayStation lah. Itu yang berlaku. Minat saya memang game King of Fighters lah daripada dulu. Jadi ni yang termampu lah. Kalau kita nak beli SNK New Joe sangat mahal. Jadi apa yang termampu kita beli. Itu yang terjadilah. Okay, kita lihat berkaitan dengan controller pula. Depan anda ni adalah controller PlayStation 2 yang dikenali sebagai DualShock 2. Boleh dikatakan sangat best. Ada fungsi vibrate gegar. Lebih sedap dipegang berbanding DualShock 1. Jadi sangat best lah. Ada juga yang third party yang menggunakan wireless bagi DualShock, tapi kadang tak tahan lama. Untuk pengetahuan anda, sekarang ni banyak yang DualShock 2 yang bukan original di pasaran lah. Selalunya kalau awak main sekejap dia dah rosak. Memang tak tahan lama DualShock 2. Kena cari yang original. Memang bertahun-tahun, berbelas tahun tak rosak. Kalau beli yang pirate, sekejap je main, wire dia akan putus dan sebagainya lah. Bestnya kalau anda main PS2, contohnya kalau tak ada controller anda satu lagi rosak kan, anda boleh gunakan controller daripada PS1 yang original lah, tahan lama. Jadi boleh cucuk yang PS1. Macam saya beli controller PS2 punya banyak, satu ni je yang survive. Lain-lain tu sebab bukan yang original kan, third party punya sekejap je rosak, wireless pun rosak. Last sekali satu lagi yang pemain kedua saya gunakan PS1 punya lah untuk bermain. Jadi itulah berkaitan controller dia, sangat efektif dan juga menarik, sedap dipegang. Mari kita lihat seterusnya. Ini kotak PS2. Ini yang saya mula beli, yang awal-awal saya beli warna biru tapi saya tu punya kena curi. Jadi tak adalah yang saya nak tunjukkan dekat anda. Yang ini adalah kotak berbeza warna kuning untuk PS2. Itu sahaja. Ini pun kena ada sun fade sikit sebab saya duduk kat Sarawak lama, balik-balik rumah tengok alamak kotak pun dah kuning kerana matahari lah, sebab saya letak dekat tepi tingkap. Jadi tak perasan. Mari kita lihat cara permainan PS2 dimainkan dan lihat beberapa buah game. Saya nak tunjukkan macam mana PS2 ni berfungsi. Boleh dikatakan saya sangat sukar nak memilih game sebab banyak sangat game menarik dekat PS2 ni. Contohnya ada Resident Evil 4, ada Devil May Cry, ada Onimusha 3, ada game Yakuza, ada God of War. Boleh kata game-game best semua ada dekat PS2 selain daripada game yang saya suka lah, iaitu game King of Fighters. Jadi kita lihat cara bila PS2 ni di on ataupun dibuka. Mula kita kena tekan button ataupun butang warna merah ni. Kalau hijau ni maknanya dia dah on. Lepas tu macam saya cakap, kalau PS2 Fat ni kita buat secara auto lah, bukan manual yang guna tree nak buka tu. Ini kita buat macam ni. Kalau PS2 Slim kita kena buka pintu dia sendirilah, baru letakkan ni. Kalau PS2 Fat, tree dia akan automatic buka. Jadi kita akan lihat game apa yang saya nak tunjukkan kepada anda. Jeng. Yang saya nak tunjukkan ialah Devil May Cry, antara game yang saya paling suka main dekat PS2. Game yang dihasilkan oleh Hideki Kamiya daripada Capcom. Watak dia sangat mantap. Dante ni memang sangat stylo lah masa dekat Devil May Cry 1 ni. Jadi kalau dalam siri-siri Devil May Cry, memang game ni antara saya paling suka dan menarik lah pada watak Dante ni. Memang luar biasa cara lawan dia, stylo habis. Awesome gila lah macam tu bagi saya. Terusnya adalah game Resident Evil 2. Ni adalah antara game paling menarik dan best dimainkan dekat PS2. Walaupun GameCube ada juga game ni, tapi bagi saya dekat PS2 paling hebat dan paling menarik lah. Ini adalah watak Leon S. Kennedy yang kita akan kawal dalam game ini. Grafik bagi Resident Evil 4 ni sangat lawa. Kalau dia buat remake saya rasa tak perlulah, sebab dia dah terlalu lawa bagi PS2. Jadi memang game ni antara yang menarik dan best dimainkan. Jadi anda akan kawal Leon S. Kennedy.
sambil menghadapi zombie ataupun zomba yang ramai dekat kawasan Eropah Timur ni. Jadi saya nak kawal pun agak sukar kerana bermain dengan menggunakan satu tangan. Jadi boleh dikatakan ni memang suspend game ni. Rasa pun power gila. Di mana kalau zombie dia pun sangat laju serangan dia berbanding dengan serangan zombie masa Resident Evil 1, 2 dan 3. Yang mana makhluk mutasi ni laju pergerakan dia berbanding dengan zombie-zombie sebelum ni lah. Jadi itulah yang ada. Grafik yang lawa, cantik, tak perlu di remake lah bagi saya sebab ni dah terlalu hebat. Tapi biasalah Capcom kan nak banyak untung. Jadi mungkin dia akan remake juga bagi edisi Resident Evil 4 ini untuk konsol PS5 dan sebagainya. Okay, kita lihat. Memang nampak menarik. Excuse me, sir. Dan juga suspense sikit. Ya, apa-apa pun terima kasih kerana menonton rancangan saya ini. Okay, InsyaAllah saya akan sambung lagi dengan konsol seterusnya iaitu Dreamcast. Terima kasih dan jumpa lagi. Bye-bye.